Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia ayahanda Tuan Pengerusi Surau, Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh ahli jawatan kuasa, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Pertamanya kita panjatkan syukur kepada Allah di atas pertemuan pada malam ini. Allah izinkan kembali untuk kita memeriahkan rumah Allah. Kita dah dibenarkan dengan jumlah yang agak ramai untuk solat berjemaah di masjid. Dan baru sahaja diberi keizinan untuk memulakan kelas pengajian khususnya bagi surau dan masjid di sekitar negeri Selangor ini. Dan mudah-mudahan moga-moga suasana dan keadaan ini berterusan. Masjid dan surau dapat terus diimarahkan sebagaimana sedia kala. Di samping kita mengharapkan apa yang sedang diuji oleh Allah akan negara dunia kita ini dapat berakhir dengan kadar yang segera insya-Allah. Dan kesan yang dirasai ini bukan sekadar di negeri kita, bahkan di seluruh dunia. Dan sudah pasti orang-orang yang beriman, terutamanya yang hati mereka sangat dekat dengan masjid ataupun rumah Allah ini, dan jiwa mereka sangat kasih dengan majlis-majlis ilmu, sudah tentunya mereka lah orang yang paling gembira apabila suasana ini dapat dikembalikan semula. Ada juga setengah orang tuan-tuan, mungkin ustaz-ustaz lain pun selalu ulang ucapan ini, yang ketika mana surau dan juga masjid ditutup untuk seketika, mereka lah hak paling banyak cakap sekali. Cara cakap tu macam kalau umum terus dia nak mari masjid.
Tapi bila masjid dah dibuka, dah diizinkan solat berjemaah, majlis ilmu dah dibenarkan, batang hidung dia pun tak nampak. Ada juga jenis macam tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk di kalangan orang-orang yang dijanjikan oleh Nabi SAW yang akan diberi jaminan untuk mendapat naungan arash-arash Allah ketika mana hari akhirat kelak. Antaranya orang-orang yang hati mereka sentiasa berpaut, jiwa mereka sangat dekat dan juga hampir dengan masjid, iaitu rumah Allah Jalla Jalaluh. Hadirin mukmin sekalian, mengambil sedikit ruang masa yang ada pada malam ini antara maghrib dan juga isyak, suka saya untuk memberi pesanan buat diri saya dan seluruh yang hadir, untuk sama-sama sekalipun berulang kali untuk kita mengambil sedikit pengajaran serta menghayati akan firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan di awal mukaddimah tadi. Ini antara ayat yang sering kali akan diulang dan dibaca pada musim yang sebegini kepada kita semua. Namun mengambil kira sifat Al-Quran itu iaitu memberi peringatan. Kerana orang yang beriman mereka sangat mengharapkan manfaat daripada peringatan yang datang daripada Al-Quran. Satu ayat yang datang daripada surah At-Taghabun pada ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala berfirman yang membawa maksud, tidak ada kesusahan ataupun bala bencana yang menimpa seseorang manusia di kalangan kita, melainkan semua perkara yang berlaku, yang akan berlaku ataupun yang telah berlaku, ianya terjadi semata-mata dengan izin dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Ta'ala lagi, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dengan ketetapan yang telah ditentukan, maka nescaya Allah Ta'ala akan memimpin hati-hati orang-orang yang beriman ini untuk menerima segala ketetapan yang disebut sebagai qada dan qadar. Allah Ta'ala akan memimpin hati mereka supaya mereka dalam keadaan tenang dan juga sabar. Dan ingatlah kata Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui akan setiap sesuatu yang berlaku ataupun ditetapkan kepada hamba-hambanya. Ayat ini hadirin mukmin sekalian, antara ayat yang telah ditafsirkan oleh para mufassirin. Antaranya saya memetik apa yang pernah dijelaskan oleh seorang tokoh mufassirin yang sangat hebat, Al-Hafiz Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, di mana kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ketika mana menghuraikan akan ayat ini, bagaimana beliau menggambarkan seseorang yang ditimpa musibah
siapa pun di kalangan kita. Dan dia meyakini bahawa musibah tersebut merupakan ketentuan ketetapan takdir daripada Allah. Lalu tak cukup sekadar hanya terima ujian itu datang daripada Allah, tapi kata Al-Imam Ibn Kathir, mestilah diikuti dengan sabar serta mengharapkan segala yang menimpanya akan mendapat balasan setimpal yang akan Allah Ta'ala kurniakan. Dan diikuti dengan perasaan tunduk berserah diri kepada ketentuan Allah. Nescaya Allah akan memberikan petunjuk di dalam hatinya dan menggantikan segala musibah ujian yang menimpanya di atas dunia itu tadi dengan petunjuk dan keyakinan yang benar di dalam hatinya. Dan akhir sekali kata Al-Imam Ibn Katsir, orang yang ditimpa ujian ini juga dia akan meyakini dengan apa yang Allah Ta'ala ambil daripadanya di atas dunia yang namanya ujian. Dia meyakini Allah Ta'ala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia miliki selama ini. Dan inilah gambaran yang Al-Quran nyatakan kepada kita. Inilah orang-orang yang beriman dan inilah sifat-sifat mereka apabila mereka berhadapan dengan ujian di dalam hidup. Dan inilah perkara yang sama yang telah dididik oleh Nabi SAW kepada para sahabat, termasuklah kita sebagai umat baginda. Dalam kisah dan cerita yang sangat masyhur, bila mana Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang telah mendapat khabar berita tentang kematian si suaminya Abu Salamah, seorang suami yang sangat dia sayang dan juga kasih, yang pada kiraan Ummu Salamah dia tidak mampu untuk bertemu dengan seorang ganti yang jauh dan banyak lebih baik sempurna berbanding dengan Abu Salamah ini. Ketika mana Abu Salamah bersama dengan tentera Islam keluar ke medan perang, saya tak ingat dalam peperangan Badar ataupun peperangan Uhud, dan Abu Salamah salah seorang daripada syuhada, sehingga berita syahidnya Abu Salamah ini sampai kepada pengetahuan Ummu Salamah. Sehinggalah satu hari Nabi SAW datang menziarahinya. Sehinggalah Ummu Salamah mengadu kepada Nabi, menzahirkan kesedihannya. Sehinggalah Nabi SAW memberi nasihat dan juga pesanan. Apa kata Nabi sebagaimana yang kita biasa dengar? Nabi sebut, kuli inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ajarnya Nabi SAW. Apa kata Nabi? Katakanlah olehmu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan yang kita semua hafal. Cuma Al-Quran ajarkan kepada kita ucapan ini bukan hanya sekadar ucapan yang kita ungkap apabila mendengar berita kematian di kalangan kita. Sebaliknya Al-Quran ajar ayyul musibat, apa sahaja bentuk musibah yang melanda kita, sesuai dengan firman Allah, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila menimpa kamu
satu ujian daripada banyak-banyaknya ujian, maka katakanlah sesungguhnya daripada Allah kita datang dan kepadanya kita akan dikembalikan. Maka itulah juga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar kepada Ummu Salamah sahabiyah, demikianlah juga Nabi ajarkan kepada para sahabat, termasuklah kita umat baginda. Dan tambahnya Nabi, Allahumma ajurni fi musibati, doalah wahai Allah, ajurni fi musibati, ganjarilah pahala di atas musibah yang menimpaku, wakhluf li khairan minha, dan wahai Allah gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik daripada benda yang pernah engkau berikan kepada kami sebelum ini, dan hari ini engkau tarikkan ia daripada kami. Maka dengan berkatnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka dibaca oleh Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, sehinggalah bila tamat waktu iddahnya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan Nabi meminang dan jadikan Ummu Salamah sebagai salah seorang daripada isteri baginda. Maka bermulalah dengan gelaran Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Allah Taala datangkan ganti dengan khairul anam, sebaik-baik manusia, yang tidak ada manusia yang lain mampu menandingi ketokohan akhlak terpujinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya baginda mengahwini akan Sayyidatina Ummu Salamah. Maka kisah dan ayat Al-Quran ini nak menggambarkan kepada kita, demikian Al-Quran ajarkan kepada orang-orang beriman, mesti ada sifat yakin. Apa sahaja yang diuji oleh Allah dalam hidup kita, nescaya kalaulah mereka meyakini dan meletakkan penyerahan diri bulat-bulat kepada Allah, selepas daripada ikhtiar yang sekadar kemampuan yang mereka ada di atas dunia, maka Allah Ta'ala akan gantikan dengan sesuatu yang terkadang tidak difikir oleh kita manusia ini. Oleh yang demikian, dalam bab ujian musibah dalam hidup ni tuan-tuan, sehinggalah para ulama mereka telah mengklasifikasikan, telah mengkategorikan ada 4 golongan manusia di atas dunia yang kita akan lihat ada di sekeliling kita. Mungkin kita mempunyai salah satu daripada 4 sifat ni, di mana 4 sifat ni kata ulama kita akan saksikan ada di sekeliling kita, bagaimana manusia di saat Allah Ta'ala timpa ujian dalam hidup. Kita dalam musim COVID-19 ni tuan-tuan, kita sangat yakin dengan melihat angka yang telah disiarkan, khususnya berkaitan dengan angka kematian itu sendiri. Mungkin ada di kalangan kita yang hadir pada malam ini, dengan disebabkan ujian COVID-19 ini, Allah Ta'ala pisahkan mereka dengan ahli keluarga mereka sendiri tuan-tuan. Boleh jadi ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan ibu, ada yang kehilangan ayah, ada yang kehilangan saudara mara, sahabat handai dan juga kenalan. Dan kita sangat memahami tuan-tuan berapa peritnya mana-mana di kalangan kita yang Allah Ta'ala uji hilangnya ahli keluarga ataupun kematian akibat disebabkan COVID-19.
Kita menerima akan kematian, tuan-tuan. Terima. Tapi dia agak sedikit kelainan kerana orang yang mati disebabkan COVID-19 ni, pengurusannya, penghormatan ahli keluarga terhadapnya tak sama sebagaimana orang yang mati bukan disebabkan COVID-19. Mungkin tuan-tuan rasa, tuan-tuan, saya merasai dan saya cuba menjiwai sebab saya melalui juga, tuan-tuan. Bukan orang yang tinggalkan saya ni saudara mara saya. Bukan yang pergi tinggalkan saya ni kawan-kawan saya. Tapi yang pergi meninggalkan saya ni ayah saya sendiri. Di saat usia dia 63 tahun. Ayah kami sihat, tuan-tuan. Dia disahkan COVID seminggu selepas daripada kami adik-beradik. Saya tak ada lah sebab saya duduk di sini. Waktu tu masih lagi tak boleh nak rentah negeri. Penghujung bulan Julai, 28 hari bulan Julai, saya ingat ayah saya disahkan positif COVID. Tak boleh nak rentah negeri. Dia meninggal dunia pada 4 Julai. 4 Jun, minta maaf, 28 Jun, 4 Julai dia meninggal dunia pada 12 tengah hari. Seminggu sebelum, 4 hari sebelum disahkan dia positif COVID, adik-beradik yang duduk sekitar rumah ni, abang sulung saya, kemudian ada 4-5 orang adik-beradik hak bujang, sempatlah sambut hari bapa. Dan waktu tu dia suka sangat, tuan-tuan, kalau tengok video dia rakamkan oleh adik saya. Kita bagilah hadiah bunga, kan zaman sekarang orang buat bunga atau bunga coklat. Menangis waktu tu. Lepas beberapa hari, tiba-tiba dia rasa sakit badan. Dia kata mari demam, tak selera makan. Kita adik-beradik tak sangka apalah, sebab ayah ni memang tak keluar ke mana-mana, duduk di rumah je. Ulang alik surau depan rumah, habis solat balik rumah. Kalau pagi pergi ke Sungai Pahang, kebetulan kami keluarga ada ternak ikan patin sangka, pergi seberang Sungai Pahang, seberang rumah je, turun bagi makan ikan, lepas tu naik. Lepas tu kemah-kemah rumah. Setakat tu tak ada pergi keluar bandar, tak ada pergi ke pasar raya, tak ada pergi majlis keramaian, tak ada. Jadi bila dia mengadu sakit badan demam tu, kita kata nak bawa ke hospital, dia kata tak payahlah, makan ubat je. Bagi makan ubat, sihat. Lepas tu dia mari tak selera makan pula. Sehinggalah akhirnya abang sulung balik daripada kerja, paksa untuk pergi swab test. Swab test yang pertama, doktor sahkan memang positif. Bukan setakat ayah je lah, jadi satu rumah habis kena. Sempatlah 2-3 hari duduk dengan adik-beradik, duduk dengan mak. Sehinggalah hari keempat ayah kata dia dah mula tak selera makan. Tekak dia mula sakit. Dia mula mengadu sakit dada. Nafas dia kata dah tak boleh nak nafas dengan baik. Terus dibawa ke hospital, dipindahkan ke Eshtar Kuantan. Diringkaskan cerita, akhirnya qaddarallahu ala ma sya'. Sayalah yang paling galak sekali, tuan-tuan. Sebab di kalangan adik-beradik, sayalah yang paling lama sekali tak dapat jumpa dia. Last kali saya balik, tuan-tuan, 3 hari sebelum raya puasa. Itulah terakhir sekali saya balik, tuan-tuan. Itulah terakhir dapat saya peluk dia, cium tangan dia, cium dahi dia, dan tak menyangka itu sebagai pelukan yang terakhir. Jadi nak sebut apa? Kalau nak kira tak nak, tuan-tuan, saya kira tak ada orang yang nak keluarganya Allah Ta'ala uji kematian yang sebegini. Kita boleh terima akan kematian itu,
Tapi kalau diberi peluang untuk minta, boleh jadi kita tak nak kematian yang sebegini, sebab kita tak mampu nak uruskan. Sebab saya waktu ayah saya meninggal tu, adik-beradik lain semua dalam kuarantin. Jadi saya kebetulan Allah izinkan sihat ni tak ada pilihan. Sebab pihak forensik hospital Kuantan kata nak ada waris pergi datang untuk buat pengecaman jenazah. Saya lah tuan-tuan daripada Kuala Lumpur. Daripada tengah hari saya bertolak sampai petang. Allah Ta'ala bagi peluang untuk saya uruskan ayah saya daripada A sampailah Z. Walaupun saya lah orang yang paling lama tak berjumpa dengan ayah saya. Dan saya kira itulah hikmah dan caturan daripada Allah buat pada diri saya. Saya nak uruskan mandi, pihak hospital tak bagi. Dia kata takut. Dia kata banyak kes yang uruskan, dia tak reti nak tanggai PPE waktu uruskan tu, tiba-tiba dia dijangkiti. Saya nak jadikan imam, pihak hospital tak bagi. Sebab nak kena pakai PPE apa semua. Akhirnya mengiring jenazah sehinggalah dapat dibawa pulang ke kampung halaman dan dikebumikan di kampung. Dan kita boleh jadi ada di kalangan kita pada malam ini Allah Ta'ala uji dengan suasana yang begini. Dia lain dengan kematian yang tidak melibatkan virus-virus ni tuan-tuan. Kita boleh uruskan, kita boleh cium buat kali terakhir, kita boleh tolong mandikan, kita boleh solatkan, kita boleh angkat dia punya keranda, kita boleh turun ke liang lahat. Kebetulan waktu tu tuan-tuan, SOP di Pahang tak boleh berlaku. Nak uruskan ahli waris tak diberi, nak pergi ke liang lahat pun tak boleh, hanya dapat lihat daripada jarak jauh sahaja. Maka ulama sebut apa? Ada 4 golongan manusia tuan-tuan yang kita akan lihat ada berlega di sekeliling kita di saat Allah Ta'ala uji hidup mereka dengan apa bentuk ujian sekalipun. Ujian kita ni boleh jadi berbeza tuan-tuan. Ada orang Allah Ta'ala bagi ujian besar dalam hidup. Ada orang Allah Ta'ala datangkan ujian walaupun kecil, tapi Allah Ta'ala bagi kekerapan. Habis ujian ni datang ujian lain. Ada orang Allah Ta'ala bagi dia ujian besar. Selesai ujian besar tu Allah Ta'ala lambat pula bagi dia ujian yang berikutnya. Tapi siapa orang yang paling hebat di saat berhadapan dengan ujian? Wa basyiril mu'minin, khabar gembira bagi orang yang beriman. Apabila Allah Ta'ala datangkan ujian dalam hidup, maka dia akan sebut daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita dikembalikan. Maka berbalik 4 golongan secara ringkas tuan-tuan. 4 golongan kata ulama yang kita akan saksikan di saat mereka berhadapan dengan ujian dalam hidup. Yang pertama, golongan yang pertama, golongan yang bagaimana? Iaitu golongan yang lemah, iaitu selalu berkeluh kesah terhadap setiap keadaan. Marilah apa ujian pada orang ni, kecil besar, kita akan lihat dia gelisah dan dia sendiri berada dalam keadaan keluh gelisah. Dan dia selalu mengadu. Tapi silapnya dia mengadu di saat diuji dalam hidup, bukannya mengadu kepada Allah, tetapi dia mengadu kepada manusia semata-mata. Kita ada masalah, bukan tak boleh kita nak mengadu pada orang. Ceritalah tuan-tuan. Sebab orang yang ada di sekeliling kita ni ramai yang ingin menjadi pendengar setia dengan apa masalah yang kita hadapi. Walaupun tak nafikan ada orang yang jenis tak suka dengar masalah orang, tapi yakinilah ada orang yang suka dengar dan seterusnya menghulurkan pertolongan dengan kesulitan yang kita hadapi. Tapi golongan pertama ni, dia mengadu pada manusia sampai dia nak lupa mengadu di tempat yang sepatutnya, iaitu Allah. Setiap 5 minit update dekat status Facebook dia. Jumpa orang, dia cerita masalah dia, tapi dia lupa nak mengadu kepada Allah dengan apa yang dia hadapi. Orang ini juga kata ulama, dia selalu meratapi hari-hari dalam hidup dia
Bahkan sering dia bertindak luar batas untuk melepaskan rasa marah ataupun takdir buruk yang dia terima. Sampai peringkat kadang-kadang dia buat tindakan luar pedoman, luar kawalan, kerana tak tahan sangat dengan ujian yang sedang menimpa dirinya, dan selalu mengeluh kepada semua orang. Padahal dengan banyak mengeluh, bukannya orang akan simpati, malah akan menjauhkan diri orang kepada dirinya. Bukan dapat menyelesaikan masalah, sebaliknya silap-silap akan menambah merumitkan masalah. Dan dia kadang-kadang tuan-tuan, kalau asyik jumpa orang, asyik nak cerita masalah je, orang pun jadi rimah dengan kita tuan-tuan. Orang akan cop kita. Kadang-kadang daripada jauh orang nampak kita, orang akan patah balik, orang nak jauhkan daripada bertemu dengan kita. Tahu dah jumpa si fulan ni tak ada benda lain, nak cerita masalah dia je. Akhirnya orang mengelak daripada nak berselisih dengan dia. Yang menyebabkan apa? Akhirnya orang cemuh, orang benci, orang tak suka nak bersaing dengan orang macam ni. Sikap ini adalah sifat yang disifatkan oleh para ulama orang yang lemah imannya dan lemah akalnya dan lemah agamanya. Golongan yang kedua. Golongan yang kedua Allah Ta'ala uji mereka. Tapi golongan ini kata para ulama, golongan yang bila diuji maka dia ada dibekalkan dengan sifat iaitu sabar. Sabar dengan ujian. Dan dia sabar di atas musibah yang menimpanya. Dengan cara apa? Dengan cara dia menahan diri daripada melakukan hal ataupun perkara yang akan mengundang murkanya Allah kepadanya. Sabar dan ditahan dengan apa yang sedang dia hadapi. Apa yang dia tahan tuan-tuan? Hak paling mustahak sekali bukan setakat emosi, yang paling penting iaitu menahan lisan daripada berkata ataupun bercakap akan perkataan yang menyebabkan Allah Ta'ala tidak suka padanya. Dan kita tak nafikan tuan-tuan, ini di antara benda yang sangat berat untuk kita kawal, iaitu lidah ataupun lisan kita. Bila bertubi-tubi ujian yang melanda hidup, tapi bila tidak ada sifat sabar, nescaya lidah kita akan mudah untuk bercakap dan keluarkan perkataan yang pelik-pelik. Dan lebih kita bimbang dan takut, perkataan yang keluar bersifat seolah-olah kita mula nak menyalahkan Allah di atas ujian yang sedang menimpa kita. Ni cerita lama lah tuan-tuan. Ingat tak ingat tahun bila banjir besar berlaku di pantai timur. Tahun bila tuan-tuan? 2000. Yang Temeloh, bandar Temeloh pun habis hari tu. Dia Kelantan di Dabung semua 2014. 2014. Ni cerita berlaku di Temeloh lah. Temeloh ni kampung mertua saya lah. Bila di pusat pemindahan ni tuan-tuan, bila sukarelawan pergi hantar bantuan, makanan, pakaian, dan tiba bila masuknya waktu sembahyang, jadi di pusat itulah solat 5 waktu, dibuat solat Jumaat di dewan yang besar di Temeloh, saya tak ingat di kawasan kampung mana. Jadi bila azan dah dikumandangkan, maka Pak Jumaah solat sunat qabliyah, dan waktu muazzin melaungkan iqamat, ajak orang kampung sembahyang dan terus berdoa supaya air cepat surut, kita boleh balik rumah masing-masing segera, boleh bersihkan rumah. Maka marilah satu suara di kalangan mangsa banjir. Antara ucapan disebut yang menyebabkan semua orang terkejut tuan-tuan. Dia kata kita ni sembahyang pun tak pernah tinggal. Berdoa selalu pada Allah. Tapi ni balasan Allah pada kita. Dia sebut gitu tuan-tuan.
Kita nak kata macam mana tuan-tuan? Ialah daripada satu sudut, mungkin kita yang tak diuji, tak duduk di tempatnya, tapi nak sebut sampai peringkat bila tidak mampu bersabar, tak tahan dengan apa yang diuji, terkadang lisan manusia akan mula bercakap dengan sesuatu yang kita bimbang sampai peringkat menyalahkan Allah. Na'udzubillahi min zalik. Jadi ini golongan. Tapi golongan yang kedua ni, kata ulama, dia sabar dengan ujian Allah dengan cara dia tahan lisan dia daripada bercakap apa yang Allah Ta'ala larang dan menyebabkan datangnya murka Allah. Dan orang yang sabar menghadapi musibah ini, kata ulama, dia ni sentiasa berdoa kepada Allah agar Allah menyingkirkan dan meringankan musibah yang menimpanya, dan mengharap pahala yang ada padanya. Di saat yang sama, dia mengambil sebab dan upaya agar musibah itu berlalu darinya. Dan setiap mukmin akan selalu mendapat ujian, dan Allah tidak akan memberi beban kecuali sesuai dengan tahap kemampuan diri masing-masing. Baik, beri laluan azan. Nanti kita habiskan dengan dua lagi golongan. Allahu Akbar. Baik hadirin mukminin sekalian, golongan yang ketiga, yang pertama golongan yang lemahnya iman, yang kedua golongan yang ada sifat sabar, yang ketiga golongan yang Allah Ta'ala uji juga hidup mereka, dan golongan ini yang disebut sebagai golongan yang adanya sifatnya redha. Dia redha di atas setiap apa yang Allah Ta'ala datang menimpanya.
dan sentiasa berlapang dada. Dan orang yang redha di atas musibah, dia sangat menyedari bahawa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Dan baginya ketika mana ditimpa musibah, orang yang redha ni dia merasakan seolah-olah dia tidak merasa dirinya didatangkan musibah oleh Allah. Ni orang yang redha. Mari ujian hakikatnya, tapi dia mari rasa dan perasaan bagaikan dia tidak ditimpa musibah. Ini orang yang redha, yang ulama letakkan sebagai kedudukan yang ketiga. Dan baginya ketika mana ditimpa musibah, seolah-olah dia tidak merasa mendapat musibah. Kerana apa? Kerana kata ulama, rupa-rupanya darjat redha di atas musibah dan ujian ini adalah lebih tinggi kedudukannya berbanding sabar di atas ujian dan musibah. Jadi kalau dibuat bandingan antara sifat redha di atas ujian, sabar dengan ujian, manakah kedudukan yang paling tinggi? Maka kata ulama, redha di atas musibah dan ujian itu kedudukannya lebih tinggi berbanding sabar di atas ujian, dari sudut kedudukannya. Dan yang keempat, yang terakhir sekali, ini yang disebut sebagai golongan yang paling tinggi sekali, iaitu golongan yang di saat Allah Ta'ala datangkan ujian dalam hidup, maka tidak adalah pada dirinya melainkan hanya sifat ataupun rasa syukur semata-mata di atas musibah yang melanda dirinya. Ini bukan satu benda yang sangat mudah untuk ada pada semua orang, tuan-tuan. Mari ujian, dia mari syukur, tak ada rasa keluh resah dan tak ada rasa pun apa, tak ada rasa pun tak tenteram, melainkan syukur kepada Allah semata-mata. Dia kalau orang jahat mati, kita syukur, tuan-tuan kan. Tapi golongan yang keempat ni, apa sahaja ujian yang menimpanya, maka tidaklah melainkan hanya dia melahirkan, menzahirkan rasa syukur semata-mata kepada Allah. Ditimpa musibah bagaimana, walaupun benda ni macam dengar pelik, tuan-tuan. Macam mana ditimpa ujian boleh lahirnya rasa syukur. Ditimpa musibah bagaimana boleh berterima kasih. Itulah keadaan golongan yang keempat ini. Bagaimana musibah adalah sesuatu yang mengasyikkan dirinya, dan dia seakan menikmati bermadu kasih dengan Allah di saat ditimpa musibah, walau bagaimanapun bentuknya. Malah golongan ini dia berharap agar musibah itu tidak cepat hilang berlalu daripada dirinya. Dan golongan yang duduk pada kedudukan ini adalah terdiri di kalangan para nabi dan rasul dan para awliyaillah dan orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang mendalam di dalam diri mereka. Dan inilah golongan yang Nabi SAW sifatkan dalam satu hadis. Apa kata Rasulullah SAW? Ajaban li amril mu'min, inna amruhu kullahu khairun, wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Sesungguhnya menakjubnya sifat orang beriman ini, kata Nabi SAW, iaitu semua urusan yang berlaku dalam hidupnya adalah baik pada diri dia. Hal ini tidak dapat dilihat melainkan hanya adanya pada orang yang beriman sahaja, iaitu apabila mendapat kesenangan dalam hidup, nescaya dia bersyukur kepada Allah. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan buat dirinya. Dan sebaliknya, apabila Allah timpakan kesusahan bagi dirinya, dia pun bersabar,
maka yang demikian itu merupakan kebaikan bagi dirinya. Hadirin mukminin sekalian, ini 4 golongan tuan-tuan. Mungkin bolehlah kita sama-sama muhasabah pada malam ini, termasuklah saya sendiri. Kita ni termasuk di dalam golongan yang mana satu? Kerana di saat musim COVID-19 ni, pada saya tidak ada yang terkecuali. Cuma beza kesannya sikit ataupun besar tuan-tuan. Orang berniaga terkesan dengan perniagaan. Orang yang makan gaji terkesan dengan orang yang berniaga. Semua orang terkesan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan dan tempatkan kita di dalam golongan yang paling terbaik daripada 4 golongan yang kita sebutkan tadi. Tak dapat jadi golongan yang keempat pun, kurang-kurang dapat jadi golongan yang ketiga. Tak dapat jadi golongan yang ketiga pun, kurang-kurang dapat jadi golongan yang kedua, ada sifat sabar walaupun sedikit. Dan na'udzubillah, moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada golongan yang pertama tadi, golongan yang disebut lemah imannya, mengadu bukan pada Allah, berkeluh kesahnya tanpa ingat pada Allah, tetapi hanyalah kepada manusia, dan seterusnya melepaskan emosinya sehingga bercakap akan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. Dan kita orang beriman, kita yakin sesungguhnya innallah idza ahabba ahadukum ibtalahu. Allah bila dia sayang dan kasih kepada kita hamba-hamba, nescaya Allah Ta'ala akan datangkan ujian di dalam hidup mereka. Kerana sifat manusia ni tuan-tuan, 2 kata ulama. Pertama, Allah Ta'ala mudah dicari oleh manusia di saat susahnya mereka. Ini sifat manusia kan. Bila susah pun tuan-tuan, bila dan diuji, daripada tak kena tika masjid, jadi kena tika masjid. Daripada tak pernah jumpa cari pintu masjid, dia jumpa cari pintu masjid. Daripada tak kena tu imam, dia boleh jadi kena tu imam. Bila susah tuan-tuan. Cari sebab apa? Nak minta tolong tuan-tuan. Cari Allah, mengadu kepada Allah. Dan sifat kedua manusia, Allah Ta'ala ni mudah dilupai, kata ulama, di saat senangnya hidup mereka. Bila senang ni menyebabkan ramai manusia terkadang dia jadi lupa dan jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang-orang yang baik, diterima amal yang soleh yang kita lakukan dalam hidup, dan segala kebajikan yang kita buat dalam hidup, dan jadikan kematian kita dengan kematian yang baik. Dan bila kita mati, kita diingat, dan kebaikan kita diingat, dan jasa kita diingat oleh makhluk Allah, sama ada di langit dan juga di bumi. Dan kita mengharapkan Allah Ta'ala tempatkan kita dalam syurga. Dan terus berdoa tuan-tuan, selain daripada wabak ini cepat diangkat, dan berdoalah juga kepada mereka yang sedang diuji, kehilangan ahli keluarga dengan ujian COVID ini. Mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah Ta'ala tempatkan di kalangan hamba-hamba yang saleh dan juga salihah. Qulu insyaAllah, aqulu qawli hadha, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.